380 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 17,784 kes. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan daripada kes tersebut, 374 adalah kes tempatan, manakala 6 kes import. (1,527) kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 49 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh 16,155. Manakala kadar penggunaan katil di kesemua pusat pengasingan adalah 22.6%. Sehingga 5 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin 94.9%, untuk 2 dos vaksin 94%, sementara 42.3% bagi penerima 3 dos vaksin. Dalam pada itu, 3 denda kompaun dikeluarkan bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari pukul 12.30 malam hingga 4 pagi. Meningkatkan amalan pada bulan Rejab dapat menjadi perisai yang melindungi kita daripada jangkitan wabak COVID-19 dengan kembali kepada amalan asas iaitu sembahyang, selain amalan yang disukai Rasulullah SAW di bulan Rejab iaitu bersedekah. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa tazkirah bagi Majlis Malam Munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama yang diteruskan lagi semalam secara maya. Majlis melibatkan penyertaan warga Jabatan Perdana Menteri serta jabatan-jabatan di bawahnya. Meninggal dunia. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Majlis juga diisikan dengan bacaan Sayyidul Istighfar, bacaan selawat dan Asma'ul Husna. Juga menyertai Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei serta ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Lamunin Daerah Tutong diadakan secara pandu lalu pagi tadi di Balai Raya Kampung Lamunin, Daerah Tutong. Pengundian secara pandu lalu menggunakan kaedah tablet dan kertas undi, manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah bermula pada 4 Februari lalu. Berucap pada majlis tersebut, Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong berkata, sistem e-undi PMKK yang digunakan pakai akan dapat menggalakkan semua lapisan masyarakat dan penduduk kampung yang berumur 18 tahun ke atas untuk turut serta mendaftar dan mengundi calon yang bertanding. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan tersebut ialah Awang Muhammad Jaafar bin Haji Tinggal berumur 55 tahun. 280 telah mengundi bersetuju, manakala 4 mengundi tidak bersetuju. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Beberapa program disusun bagi Expo Pengajian Tinggi kali ke-7 yang diungkahkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi seperti webinar dari institusi-institusi pendidikan dan persatuan tempatan secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom. Antaranya tata cara permohonan sistem pusat kemasukan,
ke pengajian tinggi atau HIKAS, peluang tawaran beasiswa dan program baharu yang diperkenalkan oleh institusi-institusi pengajian tinggi sejak kemarin seramai 1,472 orang menyertainya secara maya. Expo ini juga diadakan dengan fokus utama untuk menjadi pusat informasi sehenti iaitu One Stop Information Center bagi pengajian tinggi yang akan menyatukan semua institusi pengajian pasca menengah, institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta agensi-agensi sektor pendidikan dalam negeri yang berkaitan di bawah satu platform bagi memberikan gambaran mengenai landscape pengajian tinggi yang terdapat di negara ini. Expo Pengajian Tinggi diadakan secara dalam talian sehingga 11 Februari dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai Expo boleh membuat pendaftaran secara dalam talian melalui portal Expo Pengajian Tinggi di https://hexpo.moi.gov.pn. Expo ini adalah dibukakan kepada orang awam, khususnya bagi lepasan menengah dan pra-universiti iaitu lepasan Brunei GCE O-Level dan A-Level ataupun kelulusan yang sebanding dengannya yang berhasrat untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lagi, dan juga ia dibukakan untuk bagi mereka yang ingin mengembangkan kemahiran secara upskilling iaitu meningkatkan kemahiran yang ada dan juga reskilling mempelajari kemahiran yang baru. Sesi pendaftaran kemasukan pelajar-pelajar baharu Sanah 5 Sekolah Arab seluruh negara bagi musim penggal baharu persekolahan diadakan serentak kemarin secara dalam talian. Jumlah pelajar Sanah 5 di seluruh negara pada tahun ini seramai 749 orang. Sementara itu, program Minggu Ta'aruf secara dalam talian akan dijalankan pada 7 dan 8 Februari 2022. Antara pengisiannya, pengenalan budaya sekolah, pengenalan asas bahasa Arab, ceramah dan taklimat serta bacaan Saidul Istighfar dan doa terhindar dan terselamat dari wabak COVID-19. Kewujudan sekolah-sekolah Arab di negara ini sangat signifikan dengan usaha kerajaan bagi melahirkan rakyat yang berpengetahuan tinggi, khususnya dalam bidang agama dan seterusnya berperanan bagi mengukuhkan penghayatan hidup beragama di negara ini. Pelbagai aktiviti diadakan semasa Hari Terbuka Kolej Perniagaan Laksmana LCB untuk memulakan pengambilan baharu dan mengalukan pendaftaran pelajar baharu serta yang kembali bagi pengambilan bulan Februari dan Mac. Antara aktiviti yang diadakan ialah permainan, pameran, tunjuk cara memasak dan aktiviti mengenai kursus yang ditawarkan oleh LCB. Hari terbuka ini bertujuan untuk membolehkan orang ramai melihat kemudahan yang disediakan di kolej berkenaan dan memberi peluang kepada bakal usahawan muda untuk menjadi sebahagian daripada pusat inkubasi kolej. Ia juga diharap memberi inspirasi kepada pelajar untuk mencapai kemahiran pembangunan akademik serta peribadi bagi persekitaran kerja. Seramai 70 orang pelajar terdiri daripada anak-anak yatim dan orang kurang berkemampuan terpilih mengikuti tuition percuma program curahan ilmu pada tahun ini. Majlis taklimat program berkenaan diadakan secara maya petang tadi. Taklimat antara lain bertujuan bagi sesi suai kenal dengan ibu bapa dan penjaga pelajar terpilih serta menerangkan mengenai pelaksanaan dan persediaan semasa menduduki kelas yang ditetapkan. Program dikenalikan oleh Biro Kemasyarakatan dan Perhubungan Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara RPN Pancur Mengkubau dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Tahun ini merupakan tahun kelima program curahan ilmu dilaksanakan. Manakala pembelajaran program akan bermula pada 13 Februari ini. Dua lelaki tempatan ditahan manakala 601 kg sayap ayam mentah tanpa kebenaran permit import halal dirampas semasa satu operasi sepadu yang dijalankan kemarin.
Operasi dikendalikan bersama oleh pegawai-pegawai penguatkuasa bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Brunei di kawasan Kampung Manggis. Semasa operasi, para pegawai penguatkuasaan menemui sayap ayam mentah yang disimpan di ruang tempat kaki dan bonet kenderaan suspek setelah diekori. Semua sayap mentah dirampas dan diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sebarang maklumat mengenai kegiatan penyeludupan daging bolehlah melaporkannya ke bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui talian 7166-222 atau pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah.